Kembali bersama saya Siti Rokia binti Yusof dan rakan setugas akan membincangkan negara New Zealand dan Jepun. New Zealand adalah sebuah pulau yang terletak di wilayah barat daya di Lautan Pasifik dengan mencatatkan populasi sebanyak 4,881,178 pada 4 Januari 2022 berdasarkan perincian World Meter Data Terkini Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). New Zealand juga mempunyai ekonomi pasaran dan sektor perkhidmatan yang membentuk sebahagian besar daripada KDNK. Industri terbesar di New Zealand termasuk sektor pertanian dan hortikultur, perlindungan dan industri perikanan. New Zealand juga ialah sebuah negara raja berperlembagaan dengan sistem pemerintahan berparlimen. New Zealand mempunyai bentuk kerajaan berparlimen berdasarkan model British. Kuasa perundangan terletak pada Dewan Rakyat, Parlimen, satu dewan yang mana ahlinya dipilih untuk penggal 3 tahun. Manakala Jepun merupakan negara pulau yang terletak di luar pantai timur Asia. Ia juga terdiri daripada rentetan pulau yang terbesar di arka timur laut barat daya yang terbentang kira-kira 1,500 batu, yang bersamaan dengan 2,400 km melalui barat Lautan Pasifik Utara. Penduduk Jepun juga mencecah 125.5 juta orang pada Disember 2021. Kerajaan Jepun juga terdiri daripada Badan Perundangan Eksekutif dan Badan Kehakiman berdasarkan kedaulatan rakyat. Kerajaan berjalan di bawah rangka kerja yang ditubuhkan oleh Perlembagaan Jepun yang diterima pakai pada tahun 1947. Mari kita bersambung bersama saya Natasha Hasni. Kajian dilaksanakan dalam sektor pendidikan di Jepun dan New Zealand adalah bermula pada tahun 2012 sehingga tahun 2020 di mana pelbagai elemen yang telah diketengahkan seperti dasar pendidikan dan juga pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sistem pendidikan di Jepun dan New Zealand sentiasa mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaharuan demi pembaharuan sentiasa dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Di Jepun, penekanan yang diberikan kepada bahasa Inggeris iaitu bermula pada tahun 2020. Jepun telah menetapkan bahawa bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa formal bermula dari grade 5. Bukan itu sahaja, sistem ujian bahasa Inggeris persendirian bagi peperiksaan kemasukan universiti turut diperkenalkan dalam usaha pembaharuan sektor pendidikan bagi negara Jepun. Di New Zealand pula, pembaharuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sektor pendidikan di New Zealand berdaya maju adalah pelbagai. Kita dapat lihat pada tahun 2021, program kerja EWP 2021 yang memberi penekanan terhadap pelaksanaan dan juga penyampaian telah diwujudkan. Usaha ini adalah seiring dengan inisiatif pihak kerajaan dalam menyokong pemulihan ekonomi New Zealand daripada kesan COVID-19. Selain itu, Pelan Tindakan Pengajaran Awal 2019-2029 turut menjadi salah satu inisiatif yang dianggap sebagai inisiatif yang memperincikan terhadap pariti gaji dan juga kesaksamaan gaji dalam kalangan tenaga pengajar yang berkelayakan. Dengan ini, kita dapat lihat tahun demi tahun, Jepun dan New Zealand menjadi negara yang mengutamakan sektor pendidikan sebagai sektor berfokus dalam negara. Untuk pembaharuan dalam sektor pendidikan di Jepun dan New Zealand dapat dilihat di mana kedua-dua negara berusaha untuk meningkatkan kualiti dalam pendidikan masing-masing. Jepun melakukan pembaharuan dalam pendidikan dengan memperkenalkan pendidikan bahasa Inggeris sebagai pendidikan wajib di sekolah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi bahasa Inggeris bagi pelajar. Kedua, pendidikan sains komputer dan pengaturcaraan yang diperkenalkan untuk memupuk pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah generasi muda yang lebih luas. Ketiga, sistem ujian bahasa Inggeris persediaan untuk kemasukan ke universiti yang juga diperkenalkan sebagai persediaan untuk kemasukan ke universiti yang mana ia menilai tahap kefahaman membaca dan mendengar bahasa Inggeris. New Zealand pula melakukan pembaharuan kurikulum, kemajuan dan pencapaian untuk menangani hasil pembelajaran yang tidak saksama melalui pembaharuan kurikulum dan kemajuan pemahaman bermula dengan perubahan untuk memastikan sejarah New Zealand diajar di semua sekolah mulai 2022. Kedua ialah pelan tindakan untuk meningkatkan kehadiran dan pelibatan pelajar dalam kelas yang dikatakan merosot sejak tahun 2013 dan semakin mencabar sejak pandemik COVID-19 melalui pengenalan Urgent Response Fund. Dan yang ketiga ialah inisiatif terhadap halangan dalam pendidikan yang mana ia memfokuskan kepada program makan tengah hari, sekolah sihat dan penyediaan produk kebersihan peribadi bagi pelajar perempuan secara percuma di sekolah. Kesan COVID-19 terhadap sistem pendidikan di Jepun yang pertama ialah kewujudan sistem pendidikan baharu iaitu pendidikan melalui MOOC digital yang memerlukan pelajar mengakses semua bahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian internet. Kedua ialah peningkatan sektor kewangan kerajaan. Contohnya di Jepun hanya 40% pelajar dalam lingkungan 15 tahun yang memiliki komputer riba. Jadi ia memerlukan pihak kerajaan memainkan peranan dengan menyediakan infrastruktur ICT seperti komputer riba. Ketika perluan akses pelajar untuk pendidikan, contohnya pembelajaran melalui MOOC digital telah menambah beban kewangan pelajar dalam capaian komunikasi dalam mendapatkan pelan internet yang laju bagi setiap budaya. Tambah pula, sesetengah pelajar tergolong daripada keluarga berpendapatan rendah menyebabkan kesukaran akses terhadap pendidikan. Untuk bahagian ketiga, kami akan mengupas dan membincangkan tentang isu impak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di Jepun dan New Zealand.
Impak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di New Zealand dan Jepun dari aspek persamaan. Yang pertama ialah kewujudan sistem pendidikan yang baharu. Sistem pendidikan yang baharu dilaksanakan oleh Jepun dan New Zealand adalah melalui pembelajaran atas talian iaitu MOOC pengajaran digital yang memerlukan pelajar mengakses bahan-bahan pembelajaran melalui media elektronik. Yang kedua, penurunan akses pembelajaran di rumah. Di Jepun, impak COVID-19 telah menurunkan aksesibiliti pelajar terhadap pendidikan kerana sesetengah daripada mereka adalah daripada golongan berpendapatan rendah, keluarga kehilangan punca pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Keadaan ini dilihat apabila MEX iaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi mengambil tindakan dengan memberi wang tunai kepada pelajar yang memerlukan bagi meneruskan pembelajaran. Di New Zealand pula, penurunan accessibility ini dapat dilihat melalui pemantauan dan rekod Kementerian Pendidikan terhadap kesediaan para pelajar belajar di rumah, dan hasil rekod ini hanya didapati separuh daripada sekolah di negara ini sahaja yang mempunyai rangkaian internet yang stabil. Seterusnya, bahagian sosioekonomi negara. Apa yang saya dapat daripada kedua negara ini dari segi sosioekonomi? Yang pertama dapat dilihat dari aspek ekonomi, di mana Jepun dan New Zealand mencatatkan peningkatan dalam KDNK negara. Contohnya di Jepun, peningkatan ini adalah salah satu sumbangan daripada sektor pertanaman padi melalui tindakan kerajaan memberi subsidi sehingga membolehkan penghasilan yang tertinggi di setiap unit pertanian. Manakala di New Zealand, peningkatan ini adalah salah satu punca daripada pereksportan hasil semula jadi dalam sektor pengembangan seperti hasil mineral. Yang kedua, sektor pendidikan. Kedua negara ini menunjukkan kemajuan seperti di Jepun. Faktor daripada alternatif peningkatan keluar masuk mobiliti pelajar telah menggalakkan hubungan perdagangan dan diplomatik antara negara luar. Manakala di New Zealand, penekanan holistik terhadap 5 kecakapan yang ditekankan kepada pelajar dapat mendidik kecemerlangan pelajar dari pelbagai sudut serta berfikiran jauh dan mengasah kebolehan dari peringkat awal. Ketiga, aspek pengangguran. Kedua negara ini menunjukkan perbezaan apabila Jepun menunjukkan peningkatan berpunca daripada wabak coronavirus yang menyebabkan kemerosotan dalam peluang pasaran pekerja baru dan kerajaan kekurangan dana dalam membantu syarikat PKS sebagai mengekang kehilangan pekerjaan. Manakala di New Zealand, penurunan adalah disebabkan sektor ekonomi negara yang berada dalam keadaan stabil dan kewujudan peluang pekerjaan yang luas, contohnya dalam sektor pertanian buah-buahan seperti kiwi yang mempunyai nilai ekspor yang tinggi sehingga membuka peluang pekerjaan yang banyak. Keempat, aspek sosial bagi kedua negara ini adalah sama apabila mencatatkan penurunan dalam pelbagai kes jenayah. Kesan penurunan kes ini telah menyumbang kepada sosioekonomi yang stabil apabila rakyat berada dalam keadaan sejahtera dan ekonomi dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa terlalu banyak kes yang mengancam keselamatan rakyat. Ia akan menerangkan tentang perbandingan persatuan antarabangsa di New Zealand dan Jepun. Perbandingannya terdiri daripada dua aspek, iaitu persatuan dan misi. Persatuan di New Zealand, iaitu pada tahun 2001, Isana Cawangan New Zealand ditubuhkan, International Education Association New Zealand Inc. Pada tahun 2010, Cawangan New Zealand menjadi amanah yang diperbadankan. Cawangan Isana wujud di setiap negeri dan wilayah Australia dan di New Zealand serta beberapa kumpulan minat khas yang dinamik. Rangkaian Isana aktif di universiti, kolej, sekolah, pusat bahasa Inggeris dan organisasi lain yang menyediakan perkhidmatan dalam pendidikan antarabangsa. Persatuan di Jepun pula, iaitu Persatuan Antarabangsa Jepun adalah Japan Network for International Education, iaitu JAFSA. Terdiri daripada universiti, individu dan entiti lain termasuk firma swasta sebagai ahli sokongan yang berminat untuk memudahkan pengantarbangsaan pendidikan di Jepun dan di seluruh dunia. Bagi aspek yang kedua pula, iaitu misi. Misi antara Isana dan JAFSA juga adalah berbeza. Isana di New Zealand menjelaskan bahawa misinya adalah kepimpinan, promosi dan advokasi piawaian amalan terbaik dalam perkhidmatan pendidikan antarabangsa, pemudahan forum latihan dan pertukaran maklumat yang berkaitan untuk keahliannya dan komuniti dan kerjasama dengan organisasi berkepentingan termasuk pelajar antarabangsa, pendidikan, kerajaan, perniagaan dan kumpulan komuniti. Manakala di Jepun pula, misi JAFSA adalah mempromosikan dan meningkatkan kecemerlangan dalam pendidikan antarabangsa di Jepun dan menyediakan sambungan kepada komuniti global. Seterusnya, perbandingan dapat dilihat dari segi langkah menangani impak COVID-19 dalam sektor pendidikan di mana Jepun memfokuskan keutamaan vaksinasi kepada pelajar universiti yang melanjutkan pengajian di luar negara serta dalam negara melalui pembukaan pusat vaksinasi di beberapa buah universiti di seluruh Jepun. New Zealand juga telah mengambil inisiatif dengan mewajibkan vaksinasi kepada pekerja dalam sektor pendidikan sebagai usaha membasmi virus COVID-19 melalui satu dasar baru iaitu tiada suntikan, tiada kerja. Bagi menambah baik sistem pendidikan selepas COVID-19, kerajaan Jepun telah mengambil beberapa inisiatif baharu, antaranya penyediaan dana kepada sekolah-sekolah serta inisiatif melalui keperluan kaki tangan sekolah dan sokongan bahan untuk pembelajaran di sekolah. Seterusnya, dari segi pembaharuan dalam pendidikan, kerajaan Jepun memperkenalkan pelan pendidikan yang merangkumi pendidikan bahasa Inggeris, pendidikan sains komputer dan pengaturcaraan, dan sistem ujian bahasa Inggeris persendirian untuk kemasukan ke universiti yang mana kesemua pelan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di semua peringkat dari sekolah rendah, menengah hingga ke peringkat universiti.
Berbeza pula dengan New Zealand di mana kerajaan memperkenalkan pelan pendidikan yang meliputi pembaharuan kurikulum, kemajuan dan pencapaian, pelan tindakan untuk meningkatkan kehadiran dan pelibatan pelajar ke sekolah dan inisiatif terhadap halangan dalam pendidikan iaitu program makanan tengah hari sekolah sihat dan penyediaan produk kebersihan peribadi bagi pelajar perempuan secara percuma di semua sekolah di New Zealand. Jadi, apa yang dapat kami pelajari daripada Jepun dan New Zealand ini adalah kecekapan kerajaan masing-masing mengambil langkah untuk menangani impak COVID-19 dalam sektor pendidikan. Seperti yang kita tahu, Jepun dan New Zealand ini merupakan negara yang maju. Jadi, sistem pendidikan di Jepun dan New Zealand ini memang dianggap sebagai yang terbaik di dunia sebelum COVID-19 ini lagi. Walaupun COVID-19 ini memberi impak kepada sektor pendidikan di kedua-dua negara ini, tetapi mereka masih dapat mengekalkan kedudukan dalam sistem pendidikan terbaik di dunia, di mana Jepun menduduki kedudukan yang ke-7, manakala New Zealand pula menduduki kedudukan ke-11 pada tahun 2021. Selepas pandemik COVID-19, kerajaan Jepun dan New Zealand memulakan pembaharuan untuk meningkatkan sistem pendidikan dengan pelbagai inisiatif bagi memastikan sistem pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Sebagai contoh, Jepun melaksanakan program GIGA atau Global and Innovation Gateway for All, di mana semua pelajar sekolah rendah di seluruh Jepun diberikan peranti pembelajaran sama ada tablet atau komputer riba, dan setiap pelajar akan dibekalkan dengan peranti mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu berkongsi. Kalau di New Zealand pula, kerajaan juga menjalankan program pendidikan secara digital di semua peringkat pengajian dari sekolah rendah hingga ke peringkat universiti. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa negara Jepun dan New Zealand amat komited dalam meningkatkan kesedaran terhadap pendidikan walaupun dalam pembelajaran atas talian. Sekian saja berita terkini daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.